استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو. الله 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 الله. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولإخوانه من الأنبياء والمرسلين والملائكة والمقربين وأولياء الله الصالحين ولعلماء العاملين ولمشايخنا ولوالدينا وخصوصا لصاحب هذا الكتاب لهم منا جميعا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى آله وصحبه والتابعين والتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معه في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا فهما واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم أعنا على الصيام والقيام وتلاوة القرآن وزيارة النبي عليه الصلاة والسلام في هذا العام وفي كل عام برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا فيما بقي من رمضان وبلغنا ليلة القدر برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آمين. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala atas limpah kurnia dan keizinannya dapat lagi sama-sama kita meneruskan bacaan kitab Al-Azkar min kalami Sayyidil Abrar al-musamma Hilyatul Abrar wa syi'ar al-akhyar fi talkhis ad-da'wat wal azkar al-mustahabbah fil lail wan nahar, karangan dan susunan Al-Imam Al-Alamah Al-Mujtahid Muhyiddin Abi Zakaria Yahya ibn Sharaf An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa 'ulum masyaikhihi wa talamidatihi wa masyayikhina fid darain amin. Alhamdulillah, kita masih lagi hari ini kita pada majlis yang ke-120 dan kita masih lagi dalam kitab Azkarul Hajj berkenaan dengan zikir ketika semasa mengerjakan haji. Dan kita telah sampai pada faslun fil azkar al-mustahabbah bi Mina yauman nahri, berkenaan dengan zikir yang digalakkan yang dibaca pada ketika mana berada di Mina yauman nahri, pada hari raya pertama tersebut, iaitu hari 10 Zulhijjah, yauman nahri. Baik. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. إذا انصرف من المشعر الحرام ووصل منى يستحب أن يقول الحمد لله الذي بلغنيها سالما معافى. اللهم هذه منى قد أتيتها وأنا عبدك وفي قبضتك أسألك أن تمن علي بما مننت به على أوليائك. اللهم إني أعوذ بك من الحرمان والمصيبة في ديني يا أرحم الراحمين.
Kata Imam Nawawi, idzan sarfa min al-mash'aril haram wa wasala Mina, apabila para jemaah haji bertolak daripada Mash'aril Haram, yakni daripada Muzdalifah, yakni pada pagi kan, pada pagi hari raya tersebut. Ini bertolak daripada Muzdalifah dan apabila sampai di Mina, yakni pada 10 Zulhijjah tersebut, yustahabbu an yaqul, digalakkan, dianjurkan untuk membaca alhamdulillahillazi ballaghaniha saliman mu'afa, segala puji bagi Allah yang telah menyampaikan daku saliman mu'afa, dalam keadaan selamat, selamat daripada musibah, dalam keadaan selamat, sihat tubuh badan, mu'afa, sihat tubuh badan. Allahumma hadhihi Mina qad ataituha wa ana 'abduk wa fi qabdatik. Ya Allah, sesungguhnya ini adalah Mina, qad ataituha, dan aku telah sampai, telah datang padanya, wa ana 'abduk, dan aku adalah hambamu. Ini bagi kalau orang lagi dibaca dengan wa ana 'abduk. Kalau orang perempuan ditukar abduka tu kepada amatuka. Ini wa ana amatuka, ini hamba perempuan. Wa fi qabdatik, itu daku berada di dalam genggaman engkau, ini di bawah, di dalam kekuasaan engkau, di bawah kekuasaan engkau. As'aluka an tamunna alayya bima mananta bihi ala awliyaik. Aku meminta, memohon kepadamu ya Allah, an tamunna alayya, supaya dikurniakan kepadaku, bima mananta bihi ala awliyaik, seperti mana engkau kurniakan, engkau berikan kepada para awliyamu, yani para kekasihmu, yani para hamba-hambamu yang soleh dan bertakwa. Allahumma inni a'udzubika minal hirman wal musibah fi dini. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada hirman, daripada dihalang, daripada mendapat rezeki, daripada nikmat dan segalanya, wal musibah fi dini, dan dihalang supaya tidak diberi musibah, ditimpa musibah dalam agamaku. Ya Arhamar Rahimin. Itu doa yang dipilih ataupun dianjurkan untuk dibaca ketika mana sampai di Mina. Fa idza syara'a fi rami jamratil aqabah qata'a talbiyah ma'a awwal hasadin washtaghala bit takbir. Dan apabila dia nak memulakan melontar pada jamratul aqabah, qata'at talbiyah ma'a awwali hasadin, yani sebelum dia sampai tempat untuk melontar tersebut, dia pergi dalam keadaan bertalbiyah, talbiyah. Kemudian apabila dia nak mula melontar tersebut, maka berhentilah, maka berakhirlah tempoh untuk melepaskan talbiyah tersebut, ma'a awwali hasadin, pada permulaan untuk melontar tersebut, berhentilah talbiyah. Washtaghala bitakbir, dan dia menyibukkan diri dia dengan bertakbir sambil dalam keadaan melontar tersebut, melontar batu. Wa yukabbiru ma'a kulli hasadin, dan dia bertakbir setiap kali dia melontar tersebut, yakni 7 hasad, 7 batu tersebut, 7 kalilah dia bertakbir. Wala yusannul wuquf 'indaha lid-du'a, dan tidak disunahkan untuk wukuf, untuk berdiri di situ, indah li doa, jadi selepas mana melontar tersebut, tak disunatkan untuk berdiri di situ. Wa idza kana ma'ahu hajjun fanaharahu aw zabahahu, dan sekiranya dia memiliki, dia bawa bersama dia hajjun, binatang yang untuk dikorbankan, maka dia boleh untuk menyembelih. Ini istihabah, iaitu disunatkan, dianjurkan untuk dia mengucapkan ketika mana dia nak inda zabhi wan nahri, ketika mana dia nak mula nak sembelih tersebut, dengan membaca bismillah wallahu akbar, Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wasallim. Kalau kita nak kalau kita baca min babil adab, kita tambah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallim. Allahumma minka wa ilaika, ya Allah, daripada engkau
binatang korban ni, wa ilaika, dan kepada engkau lah daku menyerahkannya. Taqabbal minni, maka terimalah korbanku ini. Au taqabbal min fulan, dan kalau sekiranya dia buat badal haji, dia buat haji untuk orang lain, dia nak korban untuk orang lain, dia menyebut taqabbal min fulan, diganti minni tersebut dengan disebutkan nama orang yang dia gantikan tersebut. In kana yadhbahu an ghairihi, sekiranya dia nak sembelih bagi orang lain. Tapi kalau zaman dulu, ini pada ketika mana baginda Nabi SAW mengerjakan haji, ini Hajjatul Wada', baginda membawa daripada Madinah lebih kurang 60 ke 70 ekor kambing ataupun unta, tak silap saya. Kemudian ditambah oleh Sayyidina Ali lebih kurang dalam 30 ke 40 ekor. Maka jumlah keseluruhan yang baginda Nabi SAW korbankan pada Hajjatul Wada' tersebut sebanyak 100 ekor 100 ekor unta ataupun kambing. Dan kalau zaman dulu mereka membawa binatang yang untuk dikorbankan daripada tempat mereka masing-masing. Zaman sekarang dah tak ada lah. Susahlah kalau kita nak bawa daripada negara sendiri, itu dah menjadi satu susah, menjadi keberatan lah. Dan di sana dah ada tempat untuk kita beli binatang untuk dikorbankan di sana. Baik. Kemudian dah selesai daripada aktiviti menyembelih binatang korban tersebut. Wa idza halaqa ra'sahu ba'da dhabhi, terus untuk mencukur rambut. Imam Nawawi meletakkan kesemuanya itu mengikut tertib turutan yang perlu yang dibuat semasa mengerjakan haji. Wa idza halaqa ra'sahu ba'da dhabh, dan sekiranya dia nak mencukur rambut ba'da dhabhi, sebab mana menyembelih binatang korban, faqad istahabba ba'd ulama'ina an yumsika nasiyatahu biyadihi halatal halqi wa yukabbira salasan. Maka disunatkan ataupun dianjurkan oleh sebahagian para ulama untuk dia memegang dia punya nasiyah, iaitu muqaddimar ra's, iaitu muqaddimah sya'r, yakni permulaan rambut, yakni ubun-ubun. Disunatkan ataupun dianjurkan untuk dia pegang nasiyah dia tersebut dalam keadaan bertakbir sebanyak 3 kali. Summa yaqul, kemudian dia mengucapkan alhamdulillahi ala ma hadana, alhamdulillahi ala ma an'ama bihi alaina, Allahumma hadhihi nasiyati fataqabbal minni waghfir li dhunubi, Allahumma ighfir li walil muhalliqin wal muqassirin ya wasi'al maghfirah, amin. Dengan baca doa ataupun berzikir alhamdulillahi ala ma hadana, ini segala puji bagi Allah yang telah memberi hidayah kepada kami. Alhamdulillahi ala ma an'ama bihi alaina, segala puji bagi Allah yang telah memberi segala nikmat kepada kita, ini kepada kami. Allahumma hadhihi nasiyati, ya Allah, ini adalah dalam keadaan pegang ubun-ubun yang tersebut. Allahumma hadhihi nasiyati, ya Allah, ini adalah ubun-ubunku. Fataqabbal minni, maka terimalah daripadaku. Waghfir li dhunubi, dan ampunilah segala dosaku. Allahumma ighfir li walil muhalliqin wal muqassirin, ya Allah, ampunilah daku, walil muhalliqin, dan orang yang bersyukur, wal muqassirin, dan juga orang yang menggunting rambut. Sebab dia ada dua pilihan, sama ada kita nak cukur sampai botak ataupun kita nak gunting sebahagian pada rambut. Ya wasi'al maghfirah. Dan yang waridnya daripada baginda Nabi SAW, seperti mana disebutkan oleh para ulama, baginda Nabi SAW hanya berdoa Allahumma ighfir lil muhalliqin, Allahumma ighfir lil muhalliqin. Itu doa Nabi macam tu saja. Kemudian para sahabat tanya lagi, bertanya kepada baginda Nabi SAW, wal muqassirin, bagi orang yang
potong rambut, kamu tak doakan wahai Rasulullah? Kemudian Nabi sambut, Nabi jawab, Nabi doa lagi, Allahumma ghfir lil muhalliqin. Nabi doa, semoga Allah Ta'ala mengampuni bagi orang yang mencukur rambut. Nabi tak doa terus kepada orang yang muqassirin, seperti mana diminta oleh para sahabat. Kemudian lepas mana kali yang kedua ataupun kali yang ketiga Nabi doa bagi untuk lil muhalliqin ni, barulah Nabi sebut wal muqassirin. Sebab apa? Sebab yang afdalnya bagi orang yang mengerjakan haji, yang afdalnya adalah dengan mencukur rambut. Sebab Nabi doakan mereka yang betul-betul ataupun mengikut sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mencukur rambutnya melainkan ketika mana mengerjakan haji dan juga umrah. Pada waktu tersebut sahaja baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mencukur rambut. Dalam riwayat yang lain, ini Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim, Nabi mendoakan Allahumma arham lil muhalliqin Allahumma arham lil muhalliqin, Allahumma arham lil muhalliqin sebanyak 2 atau 3 kali. Kemudian barulah Nabi sebut wal muqassirin. Tapi dalam riwayat yang Imam Nawawi datangkan ni, iaitu dengan riwayat Allahumma ghfir lil muhalliqin, itu Imam Nawawi menggambarkan di antara doa yang dikarang oleh para ulama dan disambung, ditambah dengan doa yang warid daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, berkenaan dengan mencukur rambut ni, satu kisah daripada Al-Imam Abu Hanifah, yang mana Imam Abu Hanifah menceritakan bahawasanya beliau akhta' tu, dia tersilap, dia terlupa ketika mana dia nak mencukur rambut tersebut. Dia ada lima kesalahan yang dia Imam Abu Hanifah lakukan, yang mana kesalahan tersebut ditegur oleh orang yang mencukur rambut tersebut. Orang awam tegur Imam Abu Hanifah. Dia kata bahawasanya orang alim ni dia ada juga kealpaan, dia ada juga kesalahan, dia lupa dan sebagainya. Itu biasalah, sebab kita adalah manusia. Yang mana Imam Abu Hanifah setelah mana dia selesai melontar, kemudian dia nak cukur rambut, dia pergi ke tukang gunting rambut tersebut. Kemudian dia tanya kepada tukang gunting rambut tersebut, berapa nak kena bayar ni? Kemudian tukang gunting rambut kata, itu tak disyaratkan pun, itu kesalahan yang pertama ataupun yang dilakukan oleh Imam Abu Hanifah. Kemudian tukang gunting rambut tersebut suruh duduk, suruh Imam Abu Hanifah suruh duduk. Kemudian Imam Abu Hanifah duduk dalam keadaan tidak menghadap ke arah kiblat. Kemudian ditegur, itu teguran yang kedua. Kemudian Imam Abu Hanifah berpaling menghadap ke arah kiblat. Kemudian kesalahan yang ketiga dilakukan oleh Imam Abu Hanifah, beliau menyerahkan bahagian kiri dulu untuk dicukur. Ditegur oleh si tukang gunting tersebut, kata, bagi bahagian sebelah kanan kepala kamu dulu wahai tukang gunting rambut. Tak kenal siapa Imam Abu Hanifah tersebut, sebab Imam Abu Hanifah daripada Iraq. Dia tak kenal lagi siapa yang dicukur tersebut. Kemudian setelah mana selesai gunting rambut, semasa gunting rambut tersebut, dicukur tersebut, Imam Abu Hanifah hanya diam saja, tak kata apa-apa. Kemudian ditegur oleh si tukang gunting tersebut, kata, kabir, bertakbirlah semasa gunting rambut tersebut, semasa cukur tersebut. Maka Imam Abu Hanifah pun bertakbir. Kemudian dah selesai, kemudian Imam Abu Hanifah pun nak beransur pergi, nak balik. Kemudian ditegur, nak ke mana tu wahai dia tak pasti sebut imam ke apa. Kemudian, kenapa kamu nak pergi ni? Ke mana kamu nak pergi? Kemudian Imam Abu Hanifah kata, saya nak balik. Kemudian si tukang gunting tu kata, solatlah dulu 2 rakaat.
Kemudian Imam Abu Hanifah pun tanya, macam mana kamu ni? Kamu ni tahu dari mana daripada perkara tersebut? Kemudian si tukang gunting tu kata, aku melihat Atha ibn Abi Rabah melakukan perkara tersebut. Atha ibn Abi Rabah ni adalah di kalangan tabi'in, dan mungkin beliau melihat perkara tersebut, atau 5 perkara tersebut yang dilakukan oleh para sahabat yang lain. Itu di antara ataupun adab ataupun sunnah, ataupun boleh kata kita adab lah, ketika mana bercukur ataupun mengunting rambut. Itu duduk dalam keadaan menghadap kiblat, kemudian bertakbir, bagi cukur sebelah kanan dulu. Itu di antara yang diamalkan oleh para ulama. Baik, selesai daripada bercukur, wa idza faragha minal halqi kabbara, dan apabila selesai daripada mencukur rambut tersebut, kabbara, takbir sekali lagi. Wa qala alhamdulillahilladzi qada 'anna nusukana, kemudian disambung dengan bacaan segala puji bagi Allah yang telah menyelesaikan anna nusukana, yakni ibadah haji kami. Allahumma zidna imanan wa yaqina, ya Allah tambahkanlah keimanan dan keyakinan bagi kami, keimanan kepada Engkau ya Allah. Wa taufiqan wa auna, dan tambahkanlah kami akan taufik, yakni petunjuk, wa auna, dan pertolongan. Waghfir lana wa li abaina wa ummahatina wal muslimina ajma'in, dan Engkau ampunilah kami, wa li abaina, jadi bapa-bapa kami, datuk-datuk kami, wa ummahatina, dan ibu-ibu kami, dan juga nenek-nenek kami, wal muslimina ajma'in, dan muslimin secara keseluruhannya. Selesai daripada itu, zikir selesai daripada bersyukur. Kemudian faslun fil azkar al mustahabbah bi Mina fi ayyam at-tashriq, zikir-zikir yang dianjurkan ketika mana berada di Mina pada hari-hari tasyrik, ayyam at-tashriq. Baik, kenapa dinamakan tasyrik, hari tasyrik? Disebabkan pada zaman dahulu orang Arab, mereka nak antara cara untuk menyimpan daging, sebab zaman dulu mana ada peti ais, mana ada freezer dan sebagainya. Mereka dengan cara mereka potong daging tersebut dan menjemurnya di bawah matahari, bagi keringlah daging tu, maksudnya buat daging kering maksudnya. Itu dinamakan sebagai syarraqul lahm. Syarraq ni dia meletakkan daging di bawah, itu menjemur daging di bawah matahari. Itu dinamakan syarraqul lahm, itu memotong dan menjemurnya di bawah matahari. Maka dengan sebab itulah dinamakan sebagai ayyam tasyriq, hari-hari tasyriq. Baik. Qala rawaina fi sahih Muslim عن نبيشة الخير الهذلي الصحابي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى. Riwayat daripada Sahih Muslim daripada Sayyidina Nubaisyah Al-Khair, ini lelaki, Nubaisyah ni lelaki, Al-Khair Al-Huzali As-Sahabi radhiyallahu anhu, ini salah seorang daripada sahabat. Kita mungkin jarang pernah dengar Nubaisyah, nama Nubaisyah ni. Radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ayyamut tasyriq ayyamu aklin, hari-hari tasyrik ni yakni sebanyak 3 hari. Hari 3 hari ni iaitu 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Ayyamu aklin adalah hari untuk makan, wasyurbin, dan juga minum, wa dzikrin lillahi ta'ala, dan hari untuk memperbanyakkan mengingati Allah Ta'ala. Fa yustahabbu al-iktsar min al-azkar wa afdaluha qira'atul Quran, dan dianjurkan untuk memperbanyakkan zikir, wa afdaluha,
qiraatul Quran, dan yang paling afdalnya adalah dengan membaca Al-Quran. Dan yang paling afdalnya itu membaca Al-Quran di dalam solat. Itu yang keadaan yang paling afdal, yakni ibadah yang paling afdal seharian ni adalah membaca Al-Quran di dalam solat. Dan di antara zikir ataupun yang perlu diamalkan ataupun digalakkan ialah bertakbir selepas solat. Setiap kali habis solat pada hari tasyrik digalakkan, disunatkan untuk bertakbir. Kata sebagai ulama, itu adalah lebih afdal daripada membaca Al-Quran. Yani zikir yang afdal setiap kali habis solat iaitu takbir hari raya. Seperti mana, sebab dia adalah sunnah, seperti mana diamalkan oleh baginda Nabi SAW, riwayat daripada sahih hadis-hadis yang lain. Cuma Imam Nawawi tak datangkanlah nasnya, dan juga disebutkan di sini. Baik, was-sunnatu an yaqifa fi ayyamir ramyi kulla yawmin 'inda al-jamratil ula idza ramaha wa yastaqbil al-ka'bah wa yahmadallaha ta'ala wa yukabbiruhu wa yuhallila wa yusabbih wa yad'u ma'a huduril qalbi wa khushu'il jawarih wa yamkutha kadhalik qadra qira'atil Qur'an qadra qira'ati suratil Baqarah wa yaf'alu fil jamratis tsaniyah wa hiya al-wusta kadhalik wa la yaqifu 'inda as-salisah wa hiya jamratul aqabah. Di antara sunnah ini ketika melontar, an yaqifa fi ayyamir rami kulla yawmin 'inda al-jamratil ula idza ramaha, iaitu berdiri pada hari melontar, iaitu pada jamratul ula apabila dia selesai lontaran tersebut, wa yastaqbil al-Ka'bah, iaitu dia berdiri menghadap ke arah Kaabah, menghadap kiblat, wa yahmadallaha ta'ala, dalam keadaan memuji Allah Ta'ala, mengucapkan alhamdulillah, wa yukabbirahu, dan bertakbir, wa yuhallila, iaitu la ilaha illallah, wa yusabbih, iaitu subhanallah, wa yad'u ma'a huduril qalbi, dan berdoa dalam keadaan menghadirkan hati, iaitu dalam keadaan khusyuk, khusyu'ul jawarih. Wa yanqusa kadzalik qadra qiraati suratul Baqarah, berdiri tersebut dalam keadaan yang tempoh yang panjang, kira-kira satu bacaan surah Al-Baqarah, surah Al-Baqarah secara keseluruhannya, lebih kurang dalam sejam setengah hingga ke 2 jam lah, lebih kurang. Itu berdiri untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan menghadap ke arah kiblat. Wa yaf'alu fil jamratis tsaniyah wa hiya al-wusta kadzalik. Begitu juga ketika mana selesai pada melontar pada jamratus tsaniyah, jamratul wusta, berdiri dalam keadaan menghadap ke arah Kaabah dan bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam tempoh kadar bacaan surah Al-Baqarah juga, seperti sejam setengah ke 2 jam lebih kurang. Tapi kalau nak kurang pada tu tak ada masalah, nak setengah jam, 15 minit, tak ada masalah. Mungkin disebabkan ramai orang, kalau zaman dulu tak ada orang tak ambil, tak apalah untuk berdiri lama. Tapi sekarang dah zahmah dengan sesaknya. Itu di antara sunnah kita tidak bersesak-sesak. Itu kita beri peluang pada orang lain pula, mungkin. Tapi kalau diberi peluang untuk kita ada kelapangan masa ataupun tempat tak sesak, maka disunatkan untuk kita berdiri lama sebagai mencontohi ittiba'an li sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu mengikut sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala yaqifu 'inda salisah wa hiya jamratul aqabah, dan pada jamratul pada lontaran yang ketiga, yang terakhir, tidak disunatkan untuk kita berdiri lama, untuk berdiri, untuk berdoa dan sebagainya. Yang disunatkan hanya pada jamratul ula dan juga jamratul wusta. Itu
zikir ketika mana melontar, serta daripada melontar. Baik, sikit lagi kita baca. Faslun fi istihbab at-takbir wa at-tahlil wa ghairi dhalik ba'da inqida'il hajj bin nafar min Mina. Dengan berkenaan dengan zikir yang digalakkan ketika mana nak bertolak daripada Mina menuju ke Kaabah. Wa idza nafara min Mina faqad inqadha hajjuhu wa lam yabqa dhikrun yata'allaqu bil hajj. Apabila selesai semuanya, dia nak bertolak daripada Mina, faqad inqadha hajjuhu, maka selesailah daripada tertib amalan haji dia tersebut. Walam yabqa dhikrun yata'allaqu bil hajj, tidak adalah apa zikir-zikir yang berkaitan dengan ketika mana mengerjakan haji ini. Lakinnahu musafir, akan tetapi dia dalam keadaan musafir, masih lagi kekal dia punya status musafir tersebut. Fa yustahabbu lahu at-takbir wa at-tahlil wa at-tahmid wa at-tamjid wa ghairu dhalik min al-azkar al-mustahabbah lil musafirin. Maka dianjurkan, digalakkan bagi dia untuk bertakbir, bertahlil, tahmid, tamjid. Tamjid ini samalah dengan alhamdulillah. Wa ghairu dhalik min al-azkar, dan selainnya daripada zikir-zikir yang lain yang disunatkan bagi orang yang bermusafir. Wa sayati bayanuha insyaallah taala, dan akan diterangkan pada fasal zikir ketika musafir insyaallah pada yang akan datanglah, Imam Nawawi akan sebut. Wa idza dakhala Makkah wa arada al-i'timar, dan apabila dia dah sampai masuk ke Mekah, wa arada al-i'timar, dan dia nak mengerjakan umrah pula. Fa'ala fi umratihi min al-azkar ma ya'ti bihi fil hajj fil umur al-mushtarakah bain al-hajj wal umrah. Maka dia melakukan, dia berzikir, dia menyebut zikir dan doa seperti mana yang disebutkan di dalam haji, yang disebutkan oleh Imam Nawawi dalam fasal sebelum ni, fil umur al-mushtarakah bain al-hajj wal umrah, seperti mana yang disebutkan, yang dikongsi zikirnya seperti mana haji dan juga umrah. Wahai al-ihram, seperti mana ihram, wal tawaf, wal sa'i, wal dhabh, wal halq. Zikir ketika tawaf, ketika sa'i, dan juga sembelih, wal halq, dan juga cukur rambut. Wallahu a'lam. Itu semuanya sama, melainkan masa umrah tidak ada wukuf, tidak ada melontar dan sebagainya. Itu kita dah ma'ruf. Wallahu a'lam. Cukup sekadar tu untuk hari ini. InsyaAllah kita akan sambung. Faslun fi ma yaquluhu idza syariba ma'a zamzam. Apa yang dibacakan ketika mana kita nak minum air Zamzam. InsyaAllah pada majlis yang akan datang. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Apa yang baik pada Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang kurang disebabkan kelemahan dan kejahilan diri saya sendiri, saya mohon maaf. Kalau ada salah silap mohon dibetulkan, ditegur dan sebagainya. Kita akhiri dengan sama-sama berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tasbih kafarah dan juga suratul Asr. Allahumma salli afdhala salatin ala as'adil makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد المخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد المخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات
wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa jazakumullahu khairal jazaa. Terima kasih kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.